Okey, kita sambung bawah ini. Pembahagian penurunan Al-Quran bersebab. Sebab kita tahu bahawa Al-Quran ini ada dua jenis. Ada diturunkan bersebab, ada diturunkan tidak bersebab. Sebab nuzul Al-Quran dapat dibahagikan kepada tiga jenis. Sebab Al-Quran ni, sebab apa? Pertama ialah satu ayat, satu sebab nuzul. Satu ayat dia turun untuk satu sebab nuzul. Yang kedua, satu ayat beberapa sebab. Yang ketiga, satu sebab nuzul untuk beberapa ayat. Betul, muka surat apa? 52. Jadi kesimpulan gini, kita buat gini ya. Ayat dengan sebab nuzul ni kadang-kadang satu ayat, satu sebab nuzul. Satu ayat, beberapa sebab nuzul. Satu sebab nuzul, beberapa ayat. Lagi gitu dah. Ada ayat turun tu memang satu je sebab-sebab turun ayat tu. Ada satu ayat tu banyak sebab nuzul dia. Dan satu lagi ialah beberapa ayat untuk satu sebab nuzul itu. Baik, kita tengok satu-satu dah. Satu ayat, satu sebab nuzul. Maksudnya penurunan satu ayat untuk satu sebab nuzul sahaja. Hal ini didapati berlaku pada ayat yang diturunkan dengan pernyataan dan riwayat sebab nuzul yang jelas tanpa ada banyak riwayat yang menghubungkan dengan sebab nuzul yang lain. Ini kebanyakannya lah. Satu ayat untuk satu sebab nuzul. Antara contohnya ialah ketika turun ayat 214 surah Asy-Syu'ara, seperti mana kisah di pada 5.2-4 di atas yang kita bincang baru ni, yang kemudiannya turun ayat 1 hingga 5 surah Al-Masad. Surah Al-Masad diturunkan untuk mencela Abu Lahab atas perbuatannya yang mencaci dan mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya satu ayat tu untuk satu sebab nuzul, tak ada sebab lain. Turunnya surah Al-Masad tabbat yada adalah untuk ditujukan kepada Abu Lahab. Tak ada sebab lain. Yang kedua, jadi perbincangan dia tak panjang lah. Satu ayat, satu sebab. Apa ni perbincangan dia tak panjang ni? Dia ni. Satu ayat beberapa sebab nuzul. Ta'addudul riwayat awis sabab wan nazil wahid. Ia bermaksud terdapat beberapa riwayat mengenai sabab nuzul. Perkataan Arab ni sabab, serupa dengan Melayu tak? Cuma Melayu kata sebab, dia sabab. Macam nafkah, nafakah, jadi nafkah. Ia berlaku apabila terdapat dua atau lebih riwayat mengenai satu ayat Al-Quran yang diturunkan. Ke mana? Baik, bila lagu ni, dia ada ni keadaan. Terdapat 6 keadaan yang berkaitan dengannya. Ni satu ayat sebab nuzul ni, sebab beberapa sebab nuzul ni ada ni. Nombor 1, riwayat banyak, tapi satu je hak sahih. Ni satu ayat ni kan. Turun ayat ni, riwayat macam-macam yang menceritakan tentang ayat tadi. Tapi dalam banyak-banyak riwayat, saja hak sahih. Yang kedua, kedua-dua sahih. Kedua-dua riwayat sahih. Tapi dua-dua tu ada pula hak lebih sahih. Yang ketiga, kedua-dua riwayat sahih. Tiada yang lebih sahih, sama taraf. Tapi boleh kompromi. Yang ketiga, kedua-dua riwayat sahih dan tiada yang lebih sahih, sama taraf, tidak boleh kompromi pula. Yang kelima, kedua-dua riwayat lapahnya tidak tegah. Ia kena salah satu riwayat lapahnya tidak tegah. Satu lagi tegah, selagi tak tegah. Jadi ni kita nak bincang. Dalam jenis yang kedua iaitu satu ayat beberapa sebab nuzul. Kita kisah mula-mula sekali. Pertama, apabila riwayat itu banyak dan semuanya menegaskan tentang sebab nuzul belaka, namun daripada semua itu satu daripadanya adalah riwayat yang sahih.
Ni mudah lah kita nak terima. Lagu mana cara nak? Untuk itu hendaklah diterima riwayat yang sahih sebagai sebab sebenar kepada turunnya ayat. Tak, kita boleh fikir waktu marilah berapa riwayat pun dah ada sahih, maka sahih. Mudah kita nak menghakimi keadaan seperti ini. Contohnya, ada dua riwayat. Riwayat pertama hadis Al-Bukhari dan Muslim daripada Jundub Al-Bajali. Ashtaka Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yakun laylatan aw laylatain fa'atathu imra'atun faqalat ya Muhammad ma ura syaitanaka illa qad tarakaka fa anzalallah. Terjemahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami sakit menyebabkan baginda tidak bangun 1 atau 2 malam untuk solat malam. Maka datang seorang perempuan menemuinya dan berkata, wahai Muhammad, aku rasa syaitanmu telah meninggalkanmu. Maka Allah menurunkan ayat, wadduha wal layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nampak tak? Jadi hadis ini menceritakan sebab turun wadduha ni kerana peristiwa tadi apabila Nabi itu sakit. Terjemahan surah Ad-Duha tadi, demi waktu duha dan malam apabila ia sunyi sepi, bahawa Tuhanmu wahai Muhammad tidak meninggalkanmu. Nak jawab Hawaitin tadi kata, setanmu tinggalmu wahai Muhammad, dan ia tidak benci kepadamu sebagaimana dituduh oleh kaum musyrik. Ini satu riwayat. Riwayat kedua pula hadis At-Tabarani dan Ibn Abi Shaybah daripada Hafs Ibn Maisarah daripada ibunya, daripada budak perempuan pembantu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan. Hadis ini cerita ada khadam Nabi, khadam perempuan Nabi meriwayatkan hadisnya lagu ni. Anna jalwan dakhala baitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakala tahta as-sari famata. Famakatha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 ayyam la yanzilu alaihi al-wahyu faqala ya khawlah ما حدث في بيت رسول الله جبريل لا يأتيني فقلت في نفسي لو هيأت البيت وكنسته فأهويت بالمكنسة تحت السرير فأخرجت الجروة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ترعد لحيته وكان إذا نزل عليه الوحي aqadathu ar-ra'datu fa anzalallah. Cerita riwayat ini pula bahawa seekor anak anjing telah memasuki rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu masuk di bawah katil tempat tidur. Anak anjing masuk dalam rumah Nabi, tidur bawah katil Nabi, mabuk dalam itu. Maka selama 4 hari wahyu tidak turun kepada baginda. Jadi Jibril tak mari moga ada anjing mabuk. Ini riwayat Sun. Maka baginda bersabda, wahai khawlah, dia kata ke pembantu rumah dia, apa yang terjadi di rumah Rasulullah ini sehingga Jibril tidak datang kepadaku? Apa rumah ni? Ya Jibril tak mari lama ni, tak mari. Maka aku berkata dalam diriku, katanya khawlah tadi, alangkah baiknya jika aku mengemaskan rumah ini dan menyapunya. Lalu aku menyapu di bawah katil tempat tidur, maka aku keluarkan bangkai seekor anak anjing. Boleh bayar sini rumah Nabi ni bukan begitu kemah sangat dok. Rumah kita kan, anak ayah tak boleh masuk dok. Ni anjing boleh masuk. Pakai lagi, geri lagi dok. Itu saja dok tengok Nabi. Nabi lagu tu, anak anjing boleh masuk. Maka dia keluarkan seekor bakar anjing. Selepas itu Nabi datang dengan janggutnya terketak-ketak. Adalah Nabi apabila turunnya wahyu baginda terketak-ketak. Maka Allah menurunkan wadduha wal layli sampai akhir ayat tadi. Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata tentang kisah lewatnya datang wahyu atau damatnya Jibril datang disebabkan ada bakar anjing di rumah baginda adalah masyhur. Kisah ini masyhur, tukar-tukar ceramah boleh bawa. Namun kisah tersebut hendak dijadikan sebagai sebab menuzul adalah sesuatu yang aneh dan gharib. Tak boleh, dia kata. Kita nak jadikan kisah tadi sebagai sebab nuzul bagi surah Ad-Duha tadi, benda tu dia kata benda aneh.
ia juga tidak sesuai untuk disandarkan kepada martabat seorang Nabi. Untuk itu riwayat pertama, riwayat cerita seorang perempuan yang tadi, lebih sahih untuk menentukan sebab an-nuzul ayat tersebut. Riwayat pertama adalah bersumberkan hadis Al-Bukhari dan Muslim. Sedangkan riwayat kedua tidak sahih disebabkan di dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak dinyatakan namanya majhul. Nah, perawi, tengoklah. Hadis yang kedua tadi bukan riwayat Bukhari Muslim. Maka dia tidak sahih. Bila recek sanad dia tu ada perawi yang majhul. Majhul maknanya tidak diketahui namanya. Okay. Jadi kalau kita ni kita ngaji gini, kita tahu dah. Bukan sebagai cerita jumpa dalam hadis kita kutip baca, memperdengarkan kepada seronok tadi antara dua tadi. Kalau kita nak jadi tukar ceramah, kita sedang nombor dua lah. Hadis kadang-kadang orang tukar ceramah ni dia cari sedang dengar, sedang nak cerita kat orang ni masuk bawah kata Nabi. Sedangkan ada riwayat lain yang ringkas sahaja. Perempuan musyrik tu yang memperli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi tak sedap cerita tu, sedap cerita orang ni. Faham tak? Jadi kita dalam kes ini, riwayat pertama tadi diterima sebagai sebab penuzul atas sebab ni kerana dia lebih sahih daripada riwayat yang kedua. Faham tak? Yang kedua, ada 4 jenis, ada ni jenis tadi kan. Sekiranya kedua-dua riwayatnya sahih, namun kedua-duanya masih boleh tarjih. Apa makna tarjih? Tarjih ni ialah satu usaha untuk mencari mana kuat. Kalau panggil tarjih. Tarjih maknanya yang rajih. Rajih maknanya lebih kuat. Disebabkan salah satunya lebih sahih daripada yang lain. Kedua-dua hadis itu sahih, tapi kok mana lebih sahih? Sebagai contoh, hadis riwayat Al-Bukhari daripada Ibn Mas'ud katanya, kuntu amshi ma'a Rasulillah bil Madinah wa huwa mutawakki'un ala asibin famarra biqaumin min al-yahud faqala ba'duhum law tasa'aluhu fasa'aluhu hadithna 'anil ruh faqama sa'atan wa rafa'a ra'sahu fa'araftu annahu yuha ilayhi hatta sa'ida al-wahyu thumma qala yas'alunaka 'anil ruh qulir ruh bin amri rabbi ila akhir ayat. Satu ketika aku berjalan bersama Rasulullah di Madinah, baginda bertongkakkan daripada pelepah taman ketika melintasi sekumpulan orang Yahudi. Setengah antara mereka berkata, cubalah kamu tanyakan sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka pun bertanya, ceritakan kepada kami tentang ruh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dan diam sejenak dan mengangkat kepalanya. Aku tahu bahawa wahyu diturunkan kepadanya sehingga selesai penurunannya. Selepas itu baginda bersabda, wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi. Ini ayat Quran ini. Okay. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Katakanlah ruh itu adalah perkara dari urusan Tuhanku. Jadi riwayat tadi sebut ada satu kumpulan orang yang bertanya kepada Nabi. Maka Nabi pun nak beri jawapan tu, turunlah ayat tadi. Jadi sebab turun ayat surah Al-Isra ayat 85 itu oleh kerana pertanyaan sekumpulan orang di dalam perjalanan. Betul tak? Yang kedua pula, hadis riwayat At-Tirmizi daripada Ibn Abbas katanya orang-orang Quraisy berkata kepada orang-orang Yahudi, okay, a'tuna syai'an nas'alu hadzal rajul faqalu is'aluhu 'anil ruh fas'aluhu fa anzalallahu ta'ala wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruh min amri rabbi. Berilah kepada kami sesuatu persoalan untuk kami tanya kepada lelaki itu. Mereka berkata, tanyalah kepadanya tentang ruh. Maka mereka pun bertanya, lalu Allah menurunkan ayat. Jadi dua riwayat. Mana nak ambil? Okay. Kedua-dua riwayat tersebut adalah sahih. Hadis Bukhari tadi pun sahih, hadis Tirmizi tadi pun sahih. Namun riwayat pertama lebih rajih. Ini pula. Hak mana lebih kuat?
kerana ia diriwayatkan oleh Al-Bukhari berbanding dengan riwayat kedua yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Jadi kita nampak dalam metodologi sini, bila-bila pun kalau kita hadis ini, kalau riwayat sama sahih, kalau berlawan dengan hadis riwayat Al-Bukhari, dia kena berdiri Al-Bukhari. Tajuk yang seterusnya kita akan sebut dari segi tabaqat kita, mana martabat kita hadis itu dia telah klasifikasikan hak mana duduk yang tinggi sekali. Sebab itulah kalau kita jumpa satu hadis riwayat yang sama, lafaz yang sama, satunya riwayat oleh Tirmizi, satunya dari riwayat Al-Bukhari, adalah lebih baik kita menggunakan hak Al-Bukhari. Sebab keyakinan orang kepada hadis Al-Bukhari lebih tinggi daripada keyakinan pada hadis lain. Walaupun hadis sama, kan? Kita nak tulis bawah tu riwayat Al-Bukhari, riwayat An-Nasa'i, riwayat Ibnu Majah, maka kita kena pilih riwayat Al-Bukhari. Jadi kedua-dua hadis tadi riwayatnya sahih, tapi jika dibandingkan antara kedua-dua itu, riwayat pertama itu lebih rajih, walaupun kedua-dua ini adalah sahih. Rajih maknanya lebih gagah, lebih kukuh, lebih kuat. Tambahan pula riwayat pertama menjelaskan bahawa Ibnu Mas'ud menyaksikan sendiri penurunan ayat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud tengok sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, sekiranya kedua-dua riwayat adalah sahih dan tidak dapat ditarjih di antara keduanya. Mana pula? Dua-dua sahih. Nak cari hak mana kuat, sama kuat. Tahu mana? Maka dalam keadaan ini hendaklah diterima kedua-dua riwayat tersebut sebagai sababun nuzul. Kena terima dua-dua lah. Pasti terima dua-dua lah ke mana? Dalam konteks ini hendaklah beralasan bahawa ayat tersebut diturunkan dua kali, iaitu selepas terjadinya peristiwa masing-masing dalam tempoh yang berhampiran. Ayat itu turun dua kali. Dan sebab satu riwayat kata ayat ni turun kerana ni, riwayat kedua pula kata kerana ni. Pasal mana? Nak cari hak mana sahih sebab tadi, sama sahih. Lepas tu nak cari hak mana kuat pula, sama-sama sahih, sama kuat. Jadi kesimpulannya turun dua kali. Apa? Contoh riwayat pertama hadis Al-Bukhari daripada Ibnu Abbas bahawa Hilal bin Umayyah telah menuduh isterinya berlaku sumbang dengan Syuraih ibn Syahma. Lalu baginda bersabda kepada Hilal, Al-bayyinah au haddun fi zahrik. Faqala ya Rasulullah, idza wajada ahaduna ma'a imra'atihi rajulan yaltamisul bayyinah, fanazala Jibril wa anzala alaihi walladhina yarmuna azwajahum wa lam yakun lahum syuhada illa anfusuhum. Sampai ke akhir ayat tu, bawakan bukti atau belakang kamu akan disebab. Nabi kata, kalau mutuduh tu buat mari bukti, kalau tidak aku pihak atas belakangmu. Hilal berkata, bagaimana jika seseorang mendapati isterinya berlaku sumbang dengan seorang lelaki, adakah dia perlu membawa keterangan atau saksi juga? Maka turun Jibril menurunkan ayat tadi, dan orang-orang yang menuduh isterinya berzina sedangkan mereka tiada saksi-saksi melainkan dirinya sendiri, sampai ke akhir ayat tadi. Riwayat kedua ke mana tu? Hadis Al-Bukhari dan Muslim juga, daripada Sahal bin Sa'id berkata, Anna Uwaimira ata Asim bin Adi wa kana sayyid bani Ajlan, faqala kaifa takunu fi rajulin wajada ma'a imra'atihi rajulan ayaqtuluhu fataqtulunahu am kaifa yasna. Salli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dhalik. Panjang sikit hadis ni. Fa'ata Asimun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, fakariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masail fasa'alahu wa'abaha Uwaimir, faqala Uwaimir wallah la antahi hatta as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dhalik. Faja'a Uwaimir faqala ya Rasulullah, rajulun wajada ma'a imra'atihi rajulan ayaqtuluhu fataqtulunahu am kaifa yasna. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad anzalallahu al-Qur'an fika wa fi sahibatika fa amarahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mula'anah
bima sammallahu fi kitabihi fala anha walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syahada illa anfusuhum ila akhir ayat. Bahawa Uwaimin telah datang kepada Asim bin Adi, iaitu ketua Ajlan, sambil berkata, apa pendapat kamu tentang seorang lelaki yang mendapati isterinya bersekedudukan dengan lelaki lain? Apakah patut dia bunuh lelaki itu dan selepas itu dia pula akan dibunuh balas? Apakah yang patut dilakukan? Tolonglah kamu bertanya ke Rasulullah perkara ini. Selepas itu Asim pergi kepada Rasulullah, namun baginda tidak suka melayang pertanyaan tersebut. Namun Uwaimin tidak berpuas hati sambil bersumpah, demi Allah, aku tidak berpuas hati kecuali aku sendiri bertanya kepada baginda hal tersebut. Maka Uwaimin pun datang menemui baginda sambil berkata, wahai Rasulullah, seseorang lelaki yang mendapat istrinya bersekedudukan dengan lelaki lain, apakah patut dia bunuh lelaki itu dan selepas itu dia pula akan dibunuh balas? Apakah yang patut dilakukan? Maka baginda menjawab, sesungguhnya Allah telah menurunkan ayat tentang kamu dan istri kamu. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada suami istri untuk bermula'anah, sebagaimana Allah sebutkan di dalam kitabnya. Maka dia melakukan li'an. Ini adalah hukum li'an dalam kitab-kitab fiqh sebut dengan istrinya, iaitu firman Allah ayat tadi. Nampak ada dua riwayat. Kedua-dua riwayat tersebut sama-sama sahih sebab sama-sama Al-Bukhari Muslim. Bahawa oleh itu kedua-duanya diambil sebagai sebab nuzul untuk ayat 6 surah An-Nur. Ini disebabkan kedua-dua peristiwa tersebut berlaku dalam jarak masa yang berdekatan. Jadi ayat itu turun tu untuk kedua-dua peristiwa itu. Pasal jarak dekat antara dua tu, peristiwa satu dengan peristiwa kedua. Keempat, sekiranya kedua-dua riwayat sama-sama sahih dan tidak dapat ditarjih di antara keduanya dan tidak dapat dikumpul serta kerana jarak masa antara kedua peristiwa itu jauh. Satu peristiwa dengan peristiwa Isra lagi jarak masa jauh 3 tahun misalnya. Pastilah turun satu ayat untuk menjustifikasikan dua peristiwa tadi. Maka dalam konteks ini hendaklah membuat anggapan bahawa ayat tersebut diturunkan berulang kali dengan berasaskan sebab penurunan juga lebih daripada satu. Gini, ayat Quran ini turun 2 kali. Turun untuk peristiwa ni, lepas tu mari pula peristiwa ni turun ayat dulu. Benar? Kerana dari sejarah ayat Quran ada satu-satu ayat turun 2 kali. Okey? Contohnya, ni. Riwayat pertama hadis Al-Baihaqi daripada Abu Hurairah yang menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di samping mayat Hamzah yang gugur syahid di medan Uhud dalam keadaan tubuhnya terkelar-kelar. Lalu baginda bersabda, la umartilanna bi sab'ina rajulan minhum makanak. Nabi kata, sesungguhnya aku akan cincang 70 orang dari kalangan mereka orang kafir sebagai penuntut hak engkau. Nabi makhluknya Hamzah mati. Dia kata, aku nak, kalau sekali ni, perang sekali ni, aku nak cincang 70 orang. Maka Jibril membawa ayat, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum. Dan jika kamu membalas kejahatan mereka, maka hendaklah membalas dengan kejahatan yang sama seperti yang telah ditimpakan kepada kamu. Ni ayat kamu sini. Nabi ni, walaupun dia masuk, ni ayat ni, dia perasaan di sebab kita juga. Sebab tu kalau kita nak, kita nak tengok Nabi dari sudut dia pelik-pelik. Ni lah ayat. Bukannya semua je bendanya saya pelik dia tu tak serupa dengan kita. Ini menzahirkan Nabi ni ada perasaan seperti kita. Tengok dia, nak marah dia lah ni. Pak saudara dia mati kena cicak. Dia kata sekali ni kalau aku nak cicak aku ni 70 kan. Soal 70. Tu ayat ni tegur. Jangan gitu Muhammad. Kalau dia buat khianat kamu satu benda pengkhianat kena balas serupa dengan dia. Tidak gini ayat ni. Jika kamu membalas kejahatan mereka, maka hendaklah membalas dengan kejahatan yang sama seperti yang telah ditimpakan kepada kamu. Nabi ditegur oleh dengan ayat ini. Riwayat kedua pula hadis At-Tirmizi daripada Ubay bin Ka'ab katanya, lamma kana yawmu Uhud usiba min al-ansar 64 rajulan
Wa minal muhajirin sittatun minhum Hamzah. Famathalu bihim faqalat al-ansar la'in asabna minhum yawman misla hadha lanadbiyanna 'alaihim qala falamma kana yawmu fathi Makkah fa anzala Allah ta'ala wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Ketika berlangsungnya peperangan Uhud di mana 64 orang Ansar dan 6 orang Muhajirin terkorban termasuk Hamzah yang dikela-kela tubuhnya, maka berkatalah golongan Ansar, sekiranya suatu hari nanti kami berjaya menipukan kemenangan seumpama ini terhadap mereka orang kafir, nescaya kami pasti akan mengajar mereka secukup-cukupnya. Ketika hari pembukaan kota Makkah, jauh masa tidak, maka Allah menurunkan ayat, dan jika kamu membalas kejahatan mereka masa penaklukan kota Makkah tu, orang Islam boleh tabah balik. Dikata turun ayat ni, maka hendaklah membalas dengan kejahatan yang sama seperti yang telah ditimpakan kepada kamu. Baik. Kedua-dua riwayat tersebut tidak dapat dikumpulkan dan tidak boleh diselaraskan. Mana ni? Pasal apa? Jarak masa. Hal ini ialah kerana jarak masa antara kedua-dua yang jauh. Perang Uhud, tak berapa perang Uhud? 3 Hijrah. 3 ataupun 2 Hijrah. Penaklukan kota Mekah ni berlaku pada tahun yang ke-10, 9 ke-10. Ya kenapa lah? Jauh. Ya kenapa boleh lah. 10 tu Nabi mati. Tengok apalah. Riwayat pertama menyatakan sebab nuzulnya mengenai perang Uhud ialah berlaku pada tahun ke-3 Hijrah. Ini ada sini. Manakala riwayat kedua pula menyatakan sebab nuzulnya mengenai pembukaan kota Mekah yang berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Tak kaya ayat Quran itu turun sekali itu untuk buat justifikasi kepada dua peristiwa. Kalau macam tadi tak apa, dekat-dekat kan. Maka macam mana? Rumusannya ialah ayat tersebut diturunkan 2 kali. Salah. Itu bagi kelima. Ada ni semua kan. Apabila kedua-dua riwayat menggunakan lafaz atau ungkapan yang tidak tegas. Ada disebut riwayat tapi tak tegas. Contohnya seorang perawi berkata, ayat ini diturunkan mengenai hal ini. Atau perawi berkata, aku mengira ayat ini diturunkan mengenai hal ini. Nak kata mana lagi? Maka dalam seperti ini tiada bercanggah antara riwayat tersebut. Nak bercanggah ke apa? Sama-sama tak tegas. Jadi kesimpulannya, riwayat-riwayat tersebut dikatakan bukan menyatakan sababun nuzul, melainkan terdapat qarinah daripada salah satu riwayat yang membawa maksud sebab nuzul. Tak dipakai dua-dua. Kalau ada hal lain, terpakai hal lain. Sebab tidak tegas. Akhir sekali ya kena, apabila salah satu daripada ungkapan riwayat yang tidak tegas, selagi tegas. Contohnya perawi mengatakan ayat ini diturunkan mengenai perkara ini, sedangkan riwayat yang lagi mengatakan sebab menunjuknya dengan jelas, maka pegangannya adalah kepada riwayat yang menyebutkan sebab nuzul dengan tegas. Kena ambil tegas lah. Jadi sesalah ni jenis sebab nuzul dalam ayat yang diturunkan. Riwayat yang satu lagi itu dikira termasuk dalam hukum ayat. Contohnya sebab nuzul ayat 223 surah Al-Baqarah. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Isteri-isteri kamu adalah umpama kebun tanaman kamu, oleh itu datangilah kebun tanaman kamu menurut apa yang kamu ingin. Riwayat pertama hadis Al-Bukhari daripada Nafi, katanya bermaksud, isteri-isteri kamu adalah umpama kebun tanaman kamu, oleh itu datanglah kebun tanaman menurut apa yang kamu ini. Maka Ibnu Umar berkata kepadanya, tahukah engkau tentang apakah ayat ini diturunkan? Aku menjawab, tidak tahu. Ibnu Umar berkata, ayat ini diturunkan berkaitan persoalan menjima isteri dari arah belakang. Jadi tidak tegas, nampak tak? Jika diteliti kepada ungkapan Ibnu Umar di atas, ia tidak tegas untuk menunjukkan sebab nuzulnya. Riwayat kedua ini hadis Al-Bukhari daripada Jabir, katanya orang Yahudi berkata apabila seorang isteri menyetubuhi isterinya dari arah belakang, maka anak yang dilahirkan bermata juni. Ini disebut dalam kitab tafsir padanya. Dengan sebab itu turunlah ayat 223.
Riwayat kedua dijadikan pegangan kerana ungkapan yang digunakan oleh Jabir lebih tegas daripada ungkapan Ibn Umar. Maka kita ambil riwayat yang kedua. Ibn Hajar Al-Asqalani berkata banyak riwayat dan banyak sebab bernuzul terdapat terhadap penurunan satu ayat adalah tidak menjadi masalah. Sebagai kesimpulannya, apabila sebab bernuzul itu banyak, maka kadang-kadang semua sebabnya tidak menyatakan melalui ungkapan yang tegas, atau kadang-kadang semuanya tegas dan kadang-kadang setengahnya lebih tegas daripada yang lain. Maka boleh kita buat pilihan lah. Untuk itu rumusannya, apabila semuanya tidak tegas dalam menunjukkan sebab nuzul, maka tidak salahnya untuk membawa atau menilai sebagai tafsir dan kandungan ayat. Apabila sebahagiannya tidak tegas dan sebahagian lain tegas, maka menjadi pegangan ialah menyatakan ungkapan yang tegas. Apabila semuanya tegas, maka ia tidak terlepas daripada kemungkinan bahawa salah satu daripadanya sahih dan semuanya sahih. Apabila salah satu daripadanya sahih, sedangkan yang lain tidak sahih, maka yang sahih itulah yang menjadi pegangan. Ada kesimpulan balik. Apabila semuanya sahih, maka hendaklah dilakukan tarjih sekiranya boleh. Cari hak mana lebih kuat pula kalau sama-sama sahih. Sekiranya tidak boleh, hendaklah dikompromikan. Jika boleh, kalau boleh kompromi, kalau dia itu masa jauh, masa dekat. Sekiranya tidak boleh dikompromi, maka hendaklah dinilai ayat itu turun secara berulang atau turun beberapa kali. Jadi inilah tertib-tertib yang dibuat oleh ulama dalam menentukan sebab nuzul sesuatu ayat. Baik. Yang kesiba, satu sebab nuzul untuk beberapa ayat. Dia ada 3 jenis, tak? Satu sebab nuzul untuk beberapa ayat. Ta'addudun nazil was-sabab wahid. Keadaan ini berlaku apabila banyak ayat yang turun sedangkan sebab bernuzulnya satu. Ayat turun banyak tapi sebabnya satu saja. Ini menunjukkan bahawa permasalahan itu penting sehingga banyak ayat yang diturunkan. Tengok, satu peristiwa itu banyak ayat turun. Contohnya, hadis Tirmizi daripada Ummu Salamah katanya, Ya Rasulullah, La asma'ullah yazkurun nisa fil hijrah bisyai'in fa'anzalallah fastajaba lahum rabbum anni la udi'u amala amili minkum min dzakarin aw unsa. Wahai Rasulullah, aku tidak pernah mendengar Allah menyebut tentang wanita sedikit pun mengenai hijrah. Maka Allah menurunkan. Maka Tuhan mereka memperkenalkan doa mereka bahawa aku tidak akan mensia-siakan amalan orang-orang yang beramal daripada kamu sama ada lelaki atau perempuan. Gini, dia tanya, sebab ayat Quran ini banyak disebut oleh laki-laki. Pak kita tengok ni boleh ke apa tak? Dia terasa macam di pinggir lah. Kan? Dalam hadis begitu juga. Jadi marilah ayat disebut Tuhan tidak akan mensia-siakan. Tak kira orang lelaki, orang perempuan, asalkan amal yang molek boleh serupa juga. Ini salah satu daripada sebab nuzul dia. Yang kedua ialah hadis Hakim daripada Ummu Salamah. Dia katanya, Ya Rasulullah, tazkurur rajul. Saya berbalik ke hadis saya buah. Hak saya tulis dalam nota ada berbagi. Kalau berbagi nak betulnya ada ni. 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 Ada boleh ada pula. Tu betul dia salah tarik saya tu. Tukar kepada bagi atas. Bawa saya jadi depan. Kopi tu macam mana? Kopi tu dah. Ni bagi atas bagi depan. Dia hak tulis tu depan ke atas. Depan tu salah kena berata. Mana tengok nota? Mana tengok nota? Benda ni mana nahung je ni. Oh, kena betul lah ni. Hak noknya atas, tak si depan. Ni dari segi nahung lah ni. Dari segi nahung tazkuru rajula wala tazkuru nisa'a. Cuba tengok ni. Nisa' bagi atas kan dia serupa lah. Kan ayat serupa. Tazkuru rijala wala tazkuru nisa'a. Nampak lagi?
Dia kena bagi support ni. Ini betul. Baik, fa'anzalallah wa la tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'din. Wahai Rasulullah, engkau menyebut pada lelaki dan tidak pernah menyebut tentang perempuan. Maka Allah menurunkan ayat, dan janganlah kamu berharap akan limpah kurnia Allah yang Allah telah berikan kepada setengah daripada kamu melebihi sebahagiannya. Jadi maknanya kedua-dua kita boleh terima dua ayat turun untuk satu sebab. Okey. Ini yang ke ni dah masuk ni. Boleh lagi boleh? Boleh. Kenapa moyok belakang ni? Boleh lagi? Baik. Dalam kaedah tafsir Quran, satu istilah yang masyhur, pegangan ialah lafaz umum bukan sebab khusus. Orang selalu menyebut al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pegangan ialah lafaz umum bukan sebab khusus. Baik, dari mana? Ayat Quran ni walaupun turun untuk satu-satu peristiwa, tetapi iktibar pegangan daripada pengajaran ayat itu ialah kita berdasarkan kepada apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat itu untuk semua peristiwa yang serupa dengan itu. Kan maksud dia? Bila kita kata ayat itu mencela perbuatan satu-satu kaum, adakah kena pada kaum itu saja? Betul lah. Ayat itu sempena berlakunya satu peristiwa keji yang dia buat oleh satu kaum. Tapi kalau zaman kemudian ada kaum lain buat perangai lagu itu juga, adakah dia terlepas daripada hukuman itu? Jawab tak? Jawab dia tak. Kerana kita tidak kira sebab turun, tapi kita ambil dari segi lafaz umum. Tak? Okay? Jadi istilah dianya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Saya tak ingat nak berbagi. Sepatutnya kan bila kita ngaji ni kita hafal ni dah. Okey. Acik berbagi dah. Al-ibratu ibratu. Ibratu ain bagi bawah, bo mati, ro atas, to depan. Bi umumi. Kok saya kena tulis juga? Nak tulis kok? Nak tulis saya kena tulis sini ya. Ni. Dah? Ni. Nanti. Pasal benda ni agak kita kena ambil sikit. Ya Allah, serabut apa ni lah, serabut semua. Nanti saya besar nak tulis kena buat gini dulu. Al-ibratu bi mi oh Allah. Payah. Situ boleh. Salah. Bi khusu si sebab. Nanti besar al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusu. Ini khawal bagi depan Al-ibratu
bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ini istilah popular ni. Bila orang ngaji tafsir, dia guna benda ini. Walaupun ayat ini diturunkan khusus untuk peristiwa ini, tapi kita ambil pengajaran untuk siapa-siapa dia pun yang kena dengan perbuatan seperti ini, maka hukumnya sama. Kan? Baik. Aku cuba sebut sekat-sekat. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Sekali lagi dah. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ini istilah ni dia selalu guna untuk tu Okey. Cuba kita gigap dia makna dia. Apabila sesuatu ayat yang diturunkan sesuai atau tidak bersesuaian dengan sebab secara umum atau sesuai dengan sebab secara khusus, maka yang umum itu diterapkan kepada keumumannya dan yang khusus itu diterapkan kepada kekhususan. Ada satu kesilapan dalam ayat ni. Ni. Perkataan tidak ni tulu buang. Gi masuk sini. Buang. Tak ada. Kena betul atau bersesuaian. Tulu potong perkataan tidak. Pelik pula. Apabila sesuatu ayat yang diturunkan sesuai atau bersesuaian dengan sebab secara umum atau sesuai dengan sebab secara khusus, maka yang umum itu diterapkan kepada keumumannya dan yang khusus itu diterapkan kepada khususan. Dia terjemuh pada bahasa Arab ni jadi pelik sikit. Baik kita pergi depan tengok apa dia makna dia. Contohnya cuba tengok surah Al-Baqarah. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahharna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakum Allah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai hukum haid. Darah haid itu suatu benda yang menjijikkan dan mendatangkan mudarat. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan, maknanya jangan bersetubuh dengan isteri kamu dalam masa datang darah haid itu, dan janganlah kamu hampiri mereka untuk bersetubuh sebelum mereka itu suci. Kemudian apabila mereka sudah bersuci, maka datangilah mereka menurut cara yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. Hadis Muslim daripada Anas katanya, apabila setiap kali isteri-isteri orang Yahudi berhaid, mereka dipulau atau dikeluarkan daripada rumah, tidak diberi makan, minum dan tidak bersama-sama di rumah, dalam rumah. Dengan itu Rasulullah ditanya mengenai perkara itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat tersebut. Selepas itu Rasulullah bersabda sebagaimana hadis Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, jami'uhunna fil buyut wasna'u kulla syai'in ghairan nikah. Bersama-samalah kamu dengan isteri di rumah dan perbuatlah apa saja kecuali bersetubuh. Namun yang menjadi perbincangan di sini ialah jika suatu sebab itu khusus sedangkan ayat yang diturunkan adalah berbentuk umum, maka ulama berselisih pendapat iaitu menjadikan pegangan itu lafaz yang umum atau sebab khusus. Baik. Ayat ini walaupun ditujukan kepada keadaan orang Yahudi, betul tak? Itu secara khusus. Tapi hukum umum itu diterima oleh ulama. Hukum berinteraksi dengan isteri ketika haid adalah bukan untuk Yahudi itu sahaja. Betul tak? Jadi maknanya itulah al-ibratu bi umumil lafzi. Kita ambil lafaz yang umum, la bi khususis sabab, bukan kerana sebab yang khusus. Okay. Baik. Ambil situ lagi ni. Baik. Dalam menerima konsep ini pun ulama tidak sepakat dalam sesuatu ayat. Mari satu ayat. Ayat ini adalah termasuk dalam al-ibratu bi umumil lafzi la khusus bis sabab ataupun tidak. Jadi di sinilah ulama ini terbahagi kepada dua bahagian. Ya, kita akan tengok minggu depan. Sekarang tu dah. Ada soalan sini? Ya, sini dah. Soalan. Tapi orang Yahudi ni duduk luar rumah. Dan orang Yahudi ni
Jadi kita tidak nak bincang hukum sini. Hukum tak ada. Apa nak bincang dengan ayat ni ialah perbuatan orang Yahudi itu dia memulakan isterinya. Dia bukan. Jadi maka turun ayat itu seolah-olah yang mengecam perbuatan orang Yahudi. Baik. Tapi itu sebab khusus. Tapi hukum dia terpakai kepada siapa saja ia buat supaya Yahudi itu adalah satu perbuatan yang tidak betul. Itu maknanya kita ambil daripada lafaz yang umum. Baik, lepas itu dia sebut sini pula ulama berselisih pendapat mengenai dengan umum dan khusus tadi kepada dua bahagian. Ya, kita akan tengok minggu depan nanti. Wallahu a'lam.